إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Kita bertemu pada hari ini untuk meneruskan perbincangan berkenaan dengan usul tafsir. Saya minta maaf lewat hari ini. Okey, kita terus pada perbincangan kita pada tajuk para tabi'in yang terkenal dalam ilmu tafsir. Okay. Pada perbincangan lepas kita membicarakan tentang segelintir daripada kalangan para sahabah ataupun para sahabat Nabi SAW. Okay, dan yang terkenal dengan ilmu tafsir. Dan hari ini kita akan bacakan sedikit, bincangkan bersama berkenaan dengan dua tokoh. Okay, dua tokoh tabi'in yang terkenal dengan tafsir, iaitu yang pertama ialah Mujahid dan yang kedua ialah Qatadah. Okey. Dan sebelum itu kita tahu bahawa ilmu ini, kalau kita nak perhatikan ilmu banyak, ilmu dalam Islam banyak kan. Dan kalau kita nak perhatikan, mungkin seseorang tokoh itu mahir dalam banyak ilmu, tetapi dia boleh jadi lebih mahir ataupun lebih masyhur dengan salah satu daripada ilmu-ilmu yang dia ada. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini Ibnu Abbas terkenal dengan kalau dari sudut kealimannya, alim dalam semua benda lah, kita boleh sebut begitu. Tapi lebih masyhur dalam bidang tafsir. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, bila seseorang itu alim dan dia pergi ke sesuatu tempat, kadang-kadang dia akan jumpa dengan pengikut-pengikut ataupun anak murid yang begitu dedikasi dan menghafal, menjaga ilmunya dan menyebarkannya. Okey. Jadi kalau dia dapat maknanya satu kehebatan dia, yang kedua adalah anak-anak murid yang juga hebat, maka di situ akan muncul satu benda yang kita sebut sebagai mazhab. Okay? Mazhab kan? Dan mazhab ni banyaklah. Ada mazhab dalam fiqh, ada mazhab dalam tafsir, ilmu kan. Okay, ada ilmu dalam fiqh, ilmu tafsir, ilmu faraid dan sebagainya. Jadi berdasarkan kepada kemasyhuran, seseorang itu akan lebih dikenali berbanding dengan yang lain. Okay? Tidak bermaksud bila kita sebut Mujahid dengan Qatadah takkan dua orang ni je, tidak. Ini adalah antara yang mereka berdua antara yang masyhur. Banyak lagi yang lain, tapi antara yang masyhur ialah mereka berdua. Begitu juga kalau dalam bidang fiqh, kita biasa kenal berapa orang? 4 orang. Sedangkan kalau dalam di fakulti syariah, kan, saya dulu fakulti dakwah, dan fakulti dakwah memang kita belajar setakat 4 je lah kan. Maknanya setakat 4. Kalau dalam bidang fiqh tu, setiap masalah kita akan bincang 4 mazhab. Okay? Kadang-kadang tambah sikit. Tapi kalau dalam fakulti syariah, dia akan bincang sebanyak yang ada. Kalau 20 lah, 30 lah. Okay, dia akan bincang mazhab ni kata gini, Sufyan Ats-Tsauri, siapa lagi, Waqi', mazhab mereka, apa pandangan mereka semua tu. Okey, akan dinyatakan. Okay, dan masuk periksa pula tu, nyatakan pandangan yang ada berkenaan dengan cerai dengan satu lafaz, cerai 3 satu lafaz. Kena sebutlah berapa banyak yang ada, 20 lah. Kita 4 je kalau fakulti lain lah. Okey. Baik. Sebab tu kita dapati di sini para tabi'in yang terkenal dengan tafsir, di antara mereka ialah penduduk Mekah ataupun Makkah yang merupakan pengikut Ibnu Abbas. Pengikut maksudnya anak murid. Seperti Mujahid, Ikrimah, Atha' bin Abi Rabah. Okey, so itu antara nama-nama yang kita perlu dengar lah kan, dan kita kena tahu bahawa mereka ini dalam bidang tafsir, mereka ini lebih masyhur dalam bidang tafsir. Penduduk Al-Madinah yang merupakan pengikut Ubay bin Ka'b. Okey. Ibn Abbas sahabat, Ubay bin Ka'ab sahabat, Ibnu Mas'ud sahabat. Murid mereka tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, kan, tabi'. Jadi
Itu istilah para ulama kita. Sahabah ialah man sahaban nabi, okey, orang yang bersahabat dengan Nabi SAW, wa amana bihi, dan beriman dengannya dan mati dalam beriman. Okey, ataupun man laqiya, siapa yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi dan mati dalam iman. Okey, itu sahabat. Kalau tabi'in pula, definisinya ialah orang yang beriman, orang yang berjumpa dengan sahabat, beriman dengan Nabi dan mati dalam iman. Okey, itu tabi'in. Lepas itu tabi'ut tabi'in, pengikut bagi pengikut sahabat. Okay, iaitu mereka yang berjumpa dengan tabi'in, beriman dengan Nabi dan mati dalam Islam. Kenapa tiga ni yang ada? Kenapa tak ada contohnya sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sama sekarang ni kan dah berapa yang ti kan? Ti tabi'in. Kita agaknya kan. So letak akhirnya T300 ke? T4000 ke? Kenapa tak sebut begitu? Kenapa? Pernah? Tiga kurun. Kerana tiga kurun Nabi ada sebutkan sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah kurunku, kemudian kurun yang selepasnya, kemudian kurun yang selepasnya. Jadi sebab tu dia ada istilah yang tersendiri. Okey, dia panggil apa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu khairun nas ataupun khairul qurun, sebaik-baik manusia. Okey. So ada sebabnya lah mereka letakkan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Okey. Kemudian Mujahid. Kemudian belum ni. Nombor 3 ialah penduduk Kufah. Kufah di mana? Al-Iraq, dekat Iraq, yang merupakan pengikut Ibnu Mas'ud seperti Qatadah, Alqamah dan Asy-Sya'bi. Okey. Okey. Berkenaan dengan kota-kota Islam, apakah kota Islam yang paling hebat? Kota Islam dari sudut pahala lah, yang paling hebat apa? Mekah. Yang kedua? Madinah. Yang ketiga? Yang ketiga? Dalam Palestin ada apa? Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa. Okey. Ini tiga tempat yang pahalanya besar lah, khususnya sembahyang di Masjid Haram, Masjid Nabi dan Masjid Ilya, Masjid Aqsa. Nama lain dia Masjid Ilya. Okey. Okey, kalau Mekah yang terbaik, yang kedua pula adalah Madinah, kenapa ada orang pergi duduk kat Kufah? Yang tak masuk book, tak masuk dalam, tak masuk list kan? Kenapa ada orang duduk sana? Sahabat Nabi pula tu, takkan dia orang tak tahu? Ibnu Mas'ud pula tu. Kenapa? Ada pernah dengar cerita ni? Bukan cerita lah, maknanya perbincangan ni. Kerana walaupun bandar yang terbaik dari sudut pahala adalah Makkah, tetapi kena ingat bandar yang paling dahsyat dari sudut dosa adalah Makkah juga. Okey, wa may yurid fihi bi ilhadin, okey, bi zulmin, siapa yang ingin melakukan ilhad, okey, dan dengan kezaliman pada dia di kota Mekah ini, dia akan dikenakan azab yang pedih. Okey, siapa yang inginkan, okey, siapa yang inginkan. Okey. Ya, saya nak cari ayat, bukan nak tu, jap. Okey. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-25. Wa may yurid, akhir ayat tu, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim. Okey. Daripada awal, sesungguhnya sesiapa yang kufur dan melarang daripada jalan Allah dan Masjid Haram, yang kami jadikan Masjid Haram itu untuk manusia saksama, sama ada orang yang mukim kat situ ataupun orang yang datang dari tempat lain. Siapa yang inginkan di Masjid Haram ini, okey, ilhad ialah ke ijram lah, maknanya jenayah dengan kezaliman, kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Okey. Daripada ayat ini,
para ulama faham walaupun Mekah adalah satu tempat yang hebat dari sudut pahala, tetapi Mekah juga satu tempat yang cukup dahsyat dari sudut dosa. Okey. Wa may yurid fihi, siapa yang inginkan, okey, inginkan ke jenayah, ingin nak buat jenayah di Mekah, belum buat lagi. Sebab tu kalau kita nak bincangkan, kalau orang yang niat baik, dia dapat pahala tak? Niat baik, berapa pahala dia dapat? Satu. Kalau buat berapa? Adakah begitu? Dia punya matematik dia. Kan? Kalau niat satu, kalau buat 10. Kalau buat tu 10. Okey, dan digandakan kepada 700 kan? Okey. Kalau jahat pula, kalau niat jahat, tak ada. Kalau buat berapa? Bukan 10 juga. Okey, so itu dia punya kiraan dia. Kalau kalau niat jahat, tak ada apa-apa selagi tak buat. Kalau buat je dapat dikira satu. Okey, jadi itu kaedah umum kecuali di Mekah. Okey, kalau di Mekah, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim. Sesiapa yang apa dia rasa nak buat jenayah dengan cara yang zalim, maka kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Belum buat lagi dah. Maknanya bila niat dia dah kena dah. Biat dia dah kena. Jadi itu yang menyebabkan sebahagian para ulama di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in tak duduk kat Mekah. Mereka pindah ke tempat lain. Pasal kalau nak kira ni ialah nak buat baik kan. Kalau niat je nak bagi sedekah satu, buat dapat 10 ke atas. Ini niat je nak curi dah kena dah. Dah dapat azab dah. Azab. Jadi bila dia buat kiraan dia kata tak boleh duduk sini. Okey, ini siapa? Para sahabat kan. Secara umumnya begitulah. Okey, kita tengok macam mana ketakwaan yang ada pada mereka. Mereka takut pada azab dan inginkan sangat agar mereka selamat daripada azab yang pedih. Okey. Yang niat saja tu dah ditukar pada perbuatan bangun Allah. Yes, itu kaedahnya, itu kaedah asal. Kecuali di Mekah. Kecuali di Mekah. Mekah masih macam ni lah, niat pun. Tak. Mekah niat ni dah dapat dosa dah. Sekarang pun lah. Sekarang dia ayat ni dia tak letak had waktu. Sebab mula-mula dulu bila niat saja dah dosa. So sahabat kan cakap kat Nabi yang dia tak mampu kan. So Allah turun ayat satu yang kata bila buat baru dosa. So yang ini Itu umum. Secara umumnya begitu, tapi kalau kat Mekah lain. Sebab tu para ulama kita sebutkan bahawa satu pahala di Mekah besar. Okey, satu dosa di Mekah juga besar. Dia bukannya itu baru dia jadi baru jadi padan lah kan. Maknanya kalau macam mana kita sebut lah, bonusnya banyak tapi dia punya katalah tata tertib tak ada. Jadi syarikat tu syarikat yang pelik lah. Ataupun bonus ada kan, tapi tata tertib je kerjanya kan. So itu masalah juga. Okey. Jadi itu saya nak ceritakan kenapa mereka bertebaran, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Kufah. Okey, itu satu sudut lah. Sudut yang kedua adalah untuk dakwah. Ada yang Kufah di Iraq. Okey. Dan Kufah Iraq lah secara umumnya merupakan, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain, merupakan tempat pergolakan dari zaman dulu sampai akhir zaman nanti. Tempat pergolakan adalah Iraq. Okey. Nak tanya kenapa? Itu adalah apa? Itu adalah perkara gaib yang Allah ceritakan kepada kita. Betul tak? Okey. Kenapa, contohlah kan, kenapa Nabi Muhammad dipilih dari bangsa Arab? Sedangkan bangsa Melayu lebih sopan santun. Kan, lebih Arab kasar kan? Kenapa macam tu? Kenapa? Kita kata itu adalah Allah pilih kan. Okay? Kita beriman, kita tak kisah yang tu, yang penting adalah kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So benda-benda gitu jangan ditanyalah kenapa negara ni sejuk, kenapa ni panas. Itu Allah letakkan ujian kepada manusia. Okey. Okey, baik. Terus kepada perbincangan di sini, dua orang tokoh iaitu Mujahid dan Qatadah. Mujahid bin Jabr al-Makki, maula kepada Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi. Okey, maula artinya ialah ada dua maksud. Satu ialah tuan yang membebaskan hamba. So namanya maula.
Okey, maksud yang kedua, hamba yang dibebaskan oleh tuan, maula juga. Okey. So dia boleh jadi maksud tuan dan hamba, dua-dua sekali. Okey. So kat sini ini wallahu alam antara kehebatan bahasa Arab lah. Satu perkataan yang digunakan untuk dua pihak yang berbeza. Okey. Maulana tuan kami lah biasanya. Okey, tuan kami. Okey. Ni'mal maula, maknanya dia adalah sebaik-baik tuan. Yes, apa dia? Selalu kan tong Arab ni very spesifik, kita ada dua makna. Ni dia ada dua makna. Kehebatan. Dia maknanya ada bahasa Arab yang spesifik, ada bahasa perkataan yang spesifik dan ada yang ada dua maksud sekali. Okey, dan kita kena gunakan mengikut konteks. Kalau kita salah guna, dia jadi lain lah. Okey. Okey, lahir pada tahun 21 Hijrah. Beliau mempelajari tafsir Al-Quran daripada Ibnu Abbas. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahawa Mujahid telah berkata, okey. Ini kata-kata Mujahid. Aradtul mushafa ala Ibn Abbasin thalatha aradatin min fatihatihi ila khatimatihi uqifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu anha. Aku telah membuka Al-Quran ataupun aku telah mempamerkan Al-Quran di depan Ibnu Abbas sebanyak 3 kali. Okay, maksudnya aku telah belajar lah kan. Saya telah belajar Al-Quran daripada Ibnu Abbas dengan Ibnu Abbas 3 kali, bermula daripada Al-Fatihah hingga An-Nas, dan aku memberhentikannya pada setiap ayat dan bertanya tentangnya. Setiap ayat tu ditanya, ni apa dia? Sebab nuzul dia apa? Maksud dia apa? Tafsir dia apa? Berkenaan siapa? Bila turun apa semua kan? Jadi Ibnu Abbas cerita okay? Boleh ya? Okay. Nak tanya sikit lah. Kalau kita lah jadi Ibnu Abbas, sabar tak kita ni nak mengajar? Kan? Kalau kita jadi Ibnu Abbas lah. Okey, kalau kita jadi pula Mujahid, sabar tak nak tanya setiap satu tu? Kan rasanya maknanya kalau kita jadi Mujahid, maknanya kita cerdik lah. Sekali pun dah hafal lah. Ulang 3 kali, kenapa pula kan? Betul tak? Okay? Kalau kita tengok anak-anak kita suruh dia orang hafal. Dia dah hafal sekali, dia ingat dia hafal lah, dia pun tinggalkan. Bila tasmi' ataupun bila kita cek, tak boleh. Pasal apa? Pasal masa mula-mula tu memang dia ingat dia hafal. Okay? Tapi bila cek lagi, sebenarnya dia tak hafal lagi. Okay. Ustaz, ni sebanyak 3 kali, maksudnya 3 kali khatam ke 3 kali? 3 kali khatam belajar. Bukan 3 kali dia tanya tu. 3 kali. Tak, 3 kali ya. 3 kali khatam tu dan ditanya lah. Yalah, one round dia tanya just. Tak, zahirnya every round tu dia tanya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud dia? Ini kat mana turun apa semua okey. Ar-Rahmanir-Rahim ni pula macam mana? Soalan tu. Itulah dia tak sebutlah macam tu kan, tapi kita anggarkan bila kita belajar usul tafsir ulum Quran, dia akan ada sababun nuzul, okey, kemudian kepada siapa diturunkan, waktu bila, malam atau siang, apa lagi, adakah mansuh ataupun tidak, khas ke umum, mutlak, muqayyad, semua benda tu kan. Okey. Jadi itu yang ditanyalah oleh Mujahid kepada Ibnu Abbas. Jadi saya membayangkanlah kalau saya jadi anak murid, mungkin saya tak rajin macam ni. Kalau saya pula jadi guru, lagilah tak rajin kan. Nak jawab, aku jawab dah dulu kan. Kan? Tapi bila kita fikir balik, kenapa Mujahid tanya, dan kenapa Ibnu Abbas dalam ayat, dalam dia panggil apa, riwayat ini menggambarkan macam benda tu berjalan dengan lancar. Mujahid tanya dan Ibnu Abbas jawab. Tanya jawab. Kenapa? Kerana kan, saya cuba fikir kenapa jadi macam ni. Kerana satu, Mujahid seorang yang cerdik. Okey. Jadi yang kedua, Ibnu Abbas nak tahu yang Mujahid tu cerdik. Jadi bila tanya tu, dia cakap memang dia yakin bahawa ilmu tu akan disampaikan oleh Mujahid kepada, jazakallahu khairan, kepada orang yang selepasnya. Okey. Kita pun kadang-kadang kan, kalau kita nampak ada orang yang bertanya, okey, dia tanya, kemudian kita jawab dan dia boleh ingat apa yang kita jawab. Okey. Kalau dia tanya lagi kita jawab, kita rasa macam tak apa. Dia ni nak kepastian dan dia sebenarnya dah tahu tapi dia nak kepastian. Berbeza dengan mungkin kadang-kadang orang tanya soalan kan. Seminggu lagi dia tanya soalan yang sama, alamak kan. Jawablah. Okey. Yang ketiga dia lupa pula soalan, dia tanya lagi. Letih tak kita? Letih kan? Saya tak apa, tapi saya nak ceritalah macam mana kesungguhan. Yang pertama, kesungguhan. Ibnu Abbas sendiri telah berkata, 2 jenis mim, mimani la yata'allaman kan, 2 jenis mim yang tidak akan belajar.
Pertama ialah mustahin, pemalu. Mim ni pi okay, kalau kita pi lah, dua pi, pemalu dan tak boleh, kita tak boleh mim lah. Okay. Mustahin, pemalu, dan mustakbir, orang yang takabur. Dia tak nak, dia tahu yang dia tak tahu, tapi dia tak nak tanya. Pasal kalau tanya nanti ego dia jatuh, maruah lah apa benda kan, tak nak tanya. Biar jahil pun kan. So itu masalah juga. So kita tengah-tengah antara dua ni. Okey. Sufyan Al-Thawri telah berkata, Mujahid, Sufyan Al-Thawri saya rasa mungkin sezaman dengan Mujahid ataupun sezaman saya rasa lah, insya-Allah. Idza ja'at tafsir an Mujahid fahasbuka bihi. Ni mungkin silap kot. Sekiranya datang tafsir daripada Mujahid, ianya cukup untuk kamu. Kalau dapat tafsiran Al-Quran daripada Mujahid, jangan cari daripada orang lain. Okey? Idza ja'at tafsiru an Mujahid fahasbuka bihi. Okey. So ini memang menggambarkan apa dia panggil lah dalam bahasa kita sekarang ni, recommendation kot. Tazkiyah, bahasa Arab sebut tazkiyah. Nak pergi Universiti Islam Madinah kena ada tazkiyah. Nak pergi macam-macam lah, macam-macam universiti kena ada tazkiyah. Siapa yang recommend ni? Tengok recommend tu Dr. Fadlan, okey kot kan. Dan tak ada recommend, tak ada langsung. Tak pergi cari dua orang. Dia sebenarnya bukan nama dia, yang penting adalah dua pihak yang dipercayai. Okey, Sufyan Al-Thawri adalah salah seorang ulama hadis. Okey, di antara ulama hadis, Sufyan Al-Thawri. Okey. Okey, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Al-Bukhari mengiktiraf tafsir Mujahid. Okey. Imam Al-Bukhari sering membawa tafsir Mujahid dalam kitab sahihnya. Maknanya ini cerita tentang, kalau kita baca Sahih Bukhari, banyak tafsir Muqala Mujahid, apa Mujahid cakap tentang ayat ini begini, okey. Dan Al-Imam Az-Zahabi berkata, ajma'atil ummatu ala imamati Mujahidin wal ihtijaju bihi. Umat ini telah berijma', konsensus, bersepakat ke atas keimaman, ketokohan Mujahid dan penerimaan pendapatnya. Okay, umat Islam terima Mujahid sebagai tokoh yang hebat dalam tafsir dan juga menerima pendapatnya dalam tafsir. Okay. So itu ringkasnya, dan beliau wafat di Mekah pada tahun 104 Hijrah semasa sujud. Umurnya semasa itu ialah 83 tahun. Okay. So ini secara umumnya. Okay. Kalau kita nak tanyalah apa faedah yang boleh kita ambil daripada kisah Mujahid ini. Apa faedah? Sebutlah 2-3 faedah pun tak apa. Pertama ialah belajar kena daripada yang pakar. Lagi? Kena ulang. Okey, lagi? Tanya soalan yang berkaitan. Jangan tanya yang berkaitan kan. Dia pasal dia apa? Uqifu inda kulli ayat. Setiap ayat dan as'aluhu anha. Saya tanya tentang ayat tu, bukan saya tanya merewang tempat lain tak. Tanya ayat tu apa dia. Okey, fokus. Pengajian kita kena fokus. Kita fokus cepat habis. Kalau kita ceramah ni pusing, betul? Satu ke surat dia habiskan. Jadi kurang, dia kena habiskan yang berkenaan, okey. Dan ini perlukan kepada kesabaran. Okay, banyak orang dia kadang-kadang lah, kita tak banyak lah kita jumpa, dia nak satu benda ni, semua benda dia nak cover. Tak boleh. Kadang-kadang tafsir dulu habis. Okey, fiqh khusus pada fiqh. Okey, hadis khusus pada hadis. Okay, dan seterusnya. Masuk bab faraid, pergi tanya tentang tafsir. Tak payahlah. Faraid. Okey. Buat kira-kira tu. Kalau mati seorang anak, seorang lelaki mati meninggalkan ibu, ayah, 2 orang kakak, 1 orang pakcik, apa semua kan. Buat exercise tu. Jangan tanya, ayah ni dia tanya soalan-soalan yang sampingan kan. Ayah ni dia miskin ke kaya? Tak payah. Terus pada perbincangan, okey. Baik. Kemudian Qatadah bin Da'amah As-Sadusi Al-Basri dilahirkan buta pada tahun 61 Hijrah. Beliau telah bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan mempunyai hafalan yang kuat. Okey. Dan ini antara yang mana? Yang mana? Az-Zahabi antara ulama hadis dan juga ulama hadis dan ulama sirah, ulama sejarah. Okey. Tafsir yang ada sekarang ni. Sekarang ni kan kita ada tafsir apa? Tafsir Ibnu apa dia panggil? Al-Miqbas fi tafsir Ibn Abbas kalau tak silap lah. Okey. Itu bukan Ibn Abbas buat.
Itu adalah kumpulan. Adalah, saya tak ingat siapa, tapi ada orang di antara ulama yang kumpulkan hadis tu. Kumpulkan tafsir Ibn Abbas berkenaan dengan ayat Al-Quran. Okey. Dalam tafsir tu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. So kena ada apa yang disebutkan tahqiq, pentahqiqan, ataupun kena ada verification semulalah berkenaan dengan sahih ataupun tidak riwayat yang sampai kepada Ibn Abbas tersebut. Okey, saya rasa mungkin dah ada lah kajian tu. Okay. Jadi maksud tafsir Ibn Abbas, maksudnya kalau sah riwayat itu sampai kepada Ibn Abbas, maka kita ambil. Kita jangan ragu-ragu lagi. Tapi kalau tak sah, kita kena carilah, kena pastikan kesahihannya. Baik, teruskan kepada Qatadah. Okey, Mujahid anak murid siapa? Ibn Abbas. Qatadah anak murid Ibn Mas'ud. Okey. Lahir 61 Hijrah dalam keadaan buta dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan mempunyai hafalan yang kuat. Beliau berkata, "Ma qultu li muhaddithin qattu a'idli wa ma sami'tu sami'at udhunaya syai'an qattu illa wa'ahu qalbi." Okey. Ma qultu li muhaddithin, aku tidak pernah minta supaya seorang muhaddith, iaitu alim dalam hadis, mengulangi hadisnya. Apa maksudnya? Dia hafal terus, kan? Dia hafal terus. Maksudnya kalau seorang muhaddis tu berkata, bawa sanad dia kemudian sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai kepada akhir tu, dia takkan kata Qatadah, dia takkan sebut, Syekh tolong ulang balik semula, nak hafal ni. Pasal dia kan buta kan. Jadi cara dia nak hafal adalah dengan dengar. Saya ulang balik 2 kali. Ulang lagi sekali boleh tak? Nak kuatkan lagi hafalan 10 kali, okey dah hafal. Tak. Dia kali pertama terus dah hafal. Okey. Wa ma sami'at udhunaya, apa yang didengar oleh 2 telingaku pasti akan diingati oleh hatiku. Okey. Sebab tu kita sebut dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan innas sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya sam'a, telinga, pendengaran kan, wal basara, penglihatan, wal fuad, iaitu kita punya hati kita, kullu dhalika kana anhu mas'ula. Okey. Wal fuada, kita tengok dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan ikut apa yang engkau tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad, iaitu hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipersoalkan, ditanya. Okey. Ayat ini digunakan oleh para ulama kita sebagai dalil mengatakan kalau nak belajar 3 benda ni kena hadir. Apa dia? Dengar, lihat dan hati kena fokus lah. Jangan dengar, lihat tapi hati tengah fikir kan, rumah tak pindah lagi apa semua kan, tak angkat barang lagi, tak boleh kan. Itu tinggalkan dulu. Okey. Anak tadi macam mana, suami pergi mana, apa, itu biarkan dulu. Okey. 3 benda ni. Okey. Inna sam'a wal basara wal fuad. Okey. Jadi kat sini cuba perhatikan. Yang ada pada dia siapa? Berapa? Siapa? Qatadah rahimahullahu ta'ala. Berapa? Dia ada 2 sahaja. Okey, itu pun dia masih lagi berjaya. Kita ada berapa? Dan kita masih lagi insya-Allah akan berjaya lah. Okay? Akan berjaya lah. Dia dah berjaya dah, kita akan berjaya. Kita kena manfaatkan 3 benda ni. Okay? Sebab tu kalau nak hafal antara cara ulama kita sebut, kalau nak hafal jangan hafal dekat tepi sungai yang cantik lah. Jangan. Hafal dekat tempat yang tak ada tarikan langsung. Kalau dinding yang tak ada apa-apa langsung. Okey, so tengok Quran, lepas tu baca bagi pantulan tu, suara tu masuk kat telinga kita. Okey, dan bila kita dah tak nampak burung apa lagi ramai-ramai, kita okeylah. Kalau tak kita sambil-sambil baca, cantik burung ni kan. Ni kereta ni pun Ferrari kan contohnya kan. Habislah. Kita tak boleh nak baca. Kita sambil-sambil tu Facebook tak jalan. Tutup pun semua dulu. Okey, habiskan bateri dah. Tutup, lepas tu baca. Baru boleh masuk benda tu. Okey. Imam Ahmad telah menceritakan riwayat hidup Qatadah secara panjang lebar.
beliau menjelaskan ilmu fiqh dan pengetahuannya tentang tafsir dan pendapat-pendapat ulama tentang Qatadah. Beliau juga menyifatkan ataupun mensifatkan Qatadah dengan hafalan yang kuat dan kefahaman yang mendalam, dengan kata-katanya, qallama tajidu man yataqaddamuhu amma al-mithlu la'alla wa qala huwa ahfadhu ahli al-Basrah lam yasma' syai'an illa hafizah. Maksudnya, amat sukar untuk kamu berjumpa dengan orang yang melebihi Qatadah. Yang sama dengannya mungkin ada, tapi lebih tak ada. Okey. Ini kata-kata Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata lagi, beliau adalah orang yang paling kuat hafalannya di kalangan penduduk Basrah. Sebab tu kita sebut tadi As-Sadusi Al-Basri. Al-Basri maksudnya nisbah kepada Basrah. Kita Al-Malizi nisbah kepada Malaysia, Malaysia kan. Okey. Okey. Apa sahaja yang beliau dengar pasti akan diingatinya, akan dihafal. Okey. Dan Qatadah wafat di Wasit. Wasit ni saya tak ingat kat mana, dekat Iraq juga kot agaknya, pada tahun 117 Hijrah, ketika umurnya 52 tahun. Okey, so mudalah dia wafat tu muda. Okey. Okey. Jadi saya rasa antara faedah yang kita boleh ambil daripada Qatadah adalah kesungguhan menuntut ilmu, okey, dan hafalan yang kuat. Okey. Cuma kita orang yang ada mata ni, dia maksiat dia banyak. Sebab tu bila maksiat banyak, hafalan dia jadi tumpul. Okey. So kita kena jaga pandangan mata kita seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kan? Apa puisi dia? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya telah mengadu kepada Waqi'. Waqi' adalah salah seorang imam hadis yang hebat, guru kepada ramai ulama, okey. Saya telah mengadu kepada Waqi' tentang hafalan saya yang lemah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau mengarahkan saya untuk tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau telah menceritakan kepada saya bahawa ilmu Allah ini adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang buat maksiat. Okey. Imam Asy-Syafi'i hafalan dia macam mana? Lebih kurang macam Qatadah lah. Lebih kurang macam Qatadah. Dia dengar, dia terus hafal. Dengar terus hafal. Bukhari pun lebih kurang itu juga. Dengar terus hafal. Okey. Tapi satu masa tu Imam Syafi'i rasa hafalan dia lemah. Kan? Kita ni yang dengar 10 kali buat hafal ni pun rasa hafalan kita kuat kan. Imam Syafi'i dia sekali dengar dah ingat dah. Tapi satu masa dia rasa macam kenapa macam kurang ingat sikit. Okey. Jadi bila tanya Al-Imam Waqi' kata jangan buat maksiat. Dia pun carilah maksiat dia. Jumpa tak? Imam Syafi'i jumpa tak maksiat dia? Kalau kita nak cari maksiat kita, berapa kita akan jumpa? Oi, habis sampai. Maknanya kalau buku ni ada berapa? Ada 100 apa? 39, kita akan jumpa 1350 kot agaknya untuk maksiat kita sahaja. Tapi Al-Imam Syafi'i dia kata, jadi saya pun mencari maksiat saya. Apakah maksiat yang saya buat? Dia tak jumpa. Tak ada. Jadi dia, apa dia ni kan? Waqi' bagi nasihat yang bagus. Maksiat, tapi saya tak buat maksiat. Apa maksiat saya buat? Mengumpat pun tidak. Apa lagi? Mencerca pun tidak. Buat video-video tak betul pun tidak juga kan? Tak, semua tidak. So apa masalah saya? Jadi dia risau. Satu hari Imam Syafi'i duduk di masjid. Dia memikir antara yang difikirkan mungkin maksiat dia tu, sampai dia kata baru inilah dia maksiat dia. Duduk kat masjid. Dia kata apa? Perempuan lalu, dia tengok kaki perempuan. Dia tak tengok muka perempuan, tangan perempuan, habis lah kan? Tengok kaki perempuan. Kaki pula, kalau orang kat masjid pakai apa? Orang kat masjid pakai apa? Pakai baju sempurna lah kan? Okay, tapi mungkin masa jalan tu nampak kaki tu, bawah tu kan? Dia kata inilah maksiat dia. Sebab dia pun tinggalkan itu dan kembali, hafalan dia kembali kuat. Kalau nak buat muqaranah kan, nak buat perbandingan kita dengan Imam Syafi'i, Allahu alam, tak tahulah kat mana boleh buat. Kat Arab Saudi pun tak tentu lagi. Kat Iran tak jalan juga kan. Okey. So macam mana? So maknanya kita kembali pada ayat Al-Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang yang beriman, apa dia?
Tundukkan pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah kepada kaum muslimat supaya mereka merendahkan pandangan dan tidak apa dan menjaga kemaluan. Okey. So itu antara cara untuk kita nak kuatkan hafalan. Okey. Dan saya selalu sebut bukan dengan minum air yang banyak. Kan? Kita nak hafal tu ialah kita ulang. Kalau kita dah sampai ke tahap tak perlu ulang, kita tak perlu ulang. Tapi maksiat kena jaga supaya jangan buat. Okey. Tapi kalau kita perlu ulang, kita ulang. Okey, ulang. Buat selalu kan, lama-lama boleh. Sebab tu kalau kita tengok di Malaysia yang dapat A dalam BM siapa? Bukan orang Melayu, biasanya lah kan. Kenapa orang Cina boleh dapat? Cakap dengan dia cakap pelat kan? Betul tak? Pasal dia macam mana dia memorize? Apa dia panggil tu? Set soalan tahun lepas semua tu dah apa dia panggil lunyai kan? Dia dah buat tu sampai dah perfect kat situ dah. Semua dia dah boleh buat. Kita tak buat yang tu. Kan kita nak ambil spot ni kan. Spot tak kena kan. Ambil lah kan. Lepas tu minum air banyak-banyak malam tu. Habis lah kan. Tak ada faedah kat situ. Al-Imam Al-Bukhari berkata air jampi lah kan. Al-Imam Bukhari kata idamatun nazar, nak dapat hafalan yang kuat, sentiasa lihat, sentiasa baca. Sebab tu macam kat sini siapa tadi Mujahid dia baca 3 kali. Dan ini bukan baca, ini perbincangan 3 kali. Okey. Dan Qatadah pula sekali pasal dia kuat dah. So kita tengoklah pada tahap kita. Kadang-kadang kita kena baca kalau Mujahid sekali, Qatadah sekali, Mujahid 3 kali, kita takkan kita lebih hebat dari mereka kan. So pandai-pandailah cari berapa kali kita nak baca. Okey. Paling kurang mesti sekali, paling kurang. Okey. Kemudian kalau nak ulang 3 kali bagus, lebih pun tak ada masalah. Baik. Terus kepada perbincangan yang seterusnya, ayat-ayat muhkam, jelas, dan mutasyabih, iaitu samar atau menyerupai. Okey. Ayat-ayat Al-Quran terbagi kepada 3 kategori. Pertama, Al-Quran secara umumnya adalah muhkam. Okay, dari sudut muhkam dengan mutasyabihat ni. Muhkam maksudnya jelas, mutasyabihat samar ataupun serupa. Mutasyabih ada 2 maksud. Satu adalah samar-samar yang kita tak faham sangat maksud dia. Yang kedua menyerupai, lebih kurang sama. Cerita tentang Nabi Musa berapa banyak? Banyak kan? Cerita tentang apa lagi? Nabi Muhammad banyak. Kadang-kadang cerita lebih kurang sama. Tapi kenapa dinyatakan 2-3 kali? So ada sebab dia. Okay? Jadi kalau kita tengok kepada ayat Al-Quran, kita boleh bagikan kepada 3 kategori. Kategori pertama, Al-Quran secara umumnya adalah muhkam, iaitu jelas. Okay? Surah Hud ayat yang pertama. Alif Lam Mim, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra, inilah sebuah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kita bacakan terus. Alif Lam Ra, Yunus 1. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah. Okey. Antara maksud hakim, hikmah. Hakim juga maksudnya adalah yang jelas. Kemudian Zukhruf ayat yang keempat. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam kitab induk, iaitu Lauh Mahfuz, di sisi kami, di sisi Allah, adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandungi hikmah. Okey, saya dah sebutkan tadi hakim antara maksudnya hikmah, antara maksudnya juga adalah hakim, iaitu yang jelas dan yang pasti. Baik. Jadi bila kita baca ayat-ayat yang begini, kita kena faham maksud muhkam ataupun hakim di sini adalah yang dari sudut ketepatan dan kualiti tinggi pada lafaz-lafaz dan ertinya. Maknanya ayat yang penuh dengan hikmah ini, ayat yang jelas ini, kenapa dia penuh hikmah, kenapa dia jelas? Kerana lafaz, penggunaan perkataan lafaznya semuanya adalah penggunaan yang paling hebat. Okey, penggunaan yang paling hebat. Okey, maknanya kalau kita apa dia panggil lah, kita ada
kerja apa, quality apa, surveyor apa, quantity ke quality, quantity surveyor kan. Banyak orang kita pergi kat mana, Qatar ke mana kan, sana gaji besar kan, betul tak? Okay. Jadi dia bukan quality lah. Land surveyor, quantity surveyor, QS. Dia jaga apa quantity surveyor? Hasilnya quality lah kan. Kalau dia salah kira kat situ, Quality system. tak ada dia. Tak, saya faham macam tu. Kalau Quality control. quality control ke apa kan, lebih kurang itulah. Quantity surveyor ni pun saya rasa lah, kalau dia tak buat kerja betul, apa jadi pada bangunan tu? Boleh runtuh kan? Agaknya lah, tu saya punya fikir lah kan. Okey. Jadi yang pentingnya, kalau kita nak cuba kaitkan dengan perbincangan kita, kalau ialah banyak benda sebenarnya kalau kita nak buat, bahan tu bahan yang penting. Betul tak? Okay, kalau kita nak apa? Contoh iPhone 5 kan, nampak kita tak sok pula kan, tak boleh. Apa katalah ni apa, telefon ni, mikrofon ni, kadang-kadang kita dengar imam tu suara dia sedap, tapi dia baca pecah. Kenapa? Pasal mikrofon tak betul. Betul tak? Tapi cuba pergi ke Masjid Haram, tengok dia punya, kita pergi sana, dia punya suaranya tu nak kata kuat-kuat tapi tak sakit telinga. Kecuali kalau duduk kat atas lah. Kalau duduk kat atas tu sakit telinga sikit. Tapi kalau duduk kat piring tu, kat mana kita dengar tu, ya Allah, kata macam tak nak balik. Betul tak? Okay? Tapi teringat isteri balik jugalah kan. Tapi asalnya macam tak nak balik lah, pasal suara tu dengar sedap. Okay? Tapi kalau kita pergi setengah-setengah masjid besar, pecah, rasa nak pergi lagi tak masjid tu? Imam baca sedap, tapi bila dia tarik je, maknanya kadang-kadang imam tu dia tinggikan suara, dia pecah. Jadi kita sakit telinga, kita tak nak lagi tempat ni. Okay? Jadi kita boleh bayangkan lah kan, setengah-setengah tempat memang kualiti dia tinggi. Okay? Dan untuk ayat-ayat Al-Quran, kualitinya yang tertinggi, yang paling hebat kualitinya adalah Al-Quranul Karim. Okay? Jadi itu adalah dari sudut yang pertama, muhkam, iaitu yang paling hebat ataupun yang paling jelas, Al-Quranul Karim. Orang Arab jahiliyah dengar sahaja Rasulullah SAW baca Al-Quran, mereka tahu ini bukan rekaan Nabi Muhammad. Kenapa? Pasal ni lah, penggunaan perkataan tu orang tak boleh buat. Orang tak boleh nak fikir macam mana orang alif lam ra, satu benda yang baru, pelik. Padahal alif lam ra, alif lam mim, kaf ha ya ain sad, itu kita punya perkataan, kita bahasa Arab. Tapi kita tak pernah dalam satu ucapan alif lam ra, orang dengar terpanjat. Kan? Kalau nak banding bahasa Melayu, agaknya saya pernah dengar salah seorang daripada pakar bahasa kita ambil pujangga ke apa, tak tahu kan. Dia Samad Said kot, dia ada sebut kan, dia ada sebut satu deklamasi puisi kan, saya dengar lah, dia sebut nun jauh di sana, lepas tu dia berhenti turun kan. Dia kurang gitulah, orang semua tepuk tangan, hebat kan. Kita dengar ni, apa dia ni kan, kita yang tak tahulah. Tapi mungkin orang yang hadir tu, dia memang orang yang hebat dalam pemikiran bahasa. Ini memang feeling dia banyak dan maksud dia banyak. Okay, dia kata ini memang hebat. Okay? Mungkin begitulah lebih kurang. Okay? Jadi kalau itu daripada manusia, kalau daripada Tuhan, manusia lagi hebat, dapat dirasakan oleh orang yang mahir dalam bahasa tersebut. Okey. Kita memang kita cakap boleh lah, tapi kita nak dapat feeling tu lambat lagi. Pasal kita kenapa apa beza alhamdulillahirabbil alamin, lillahil hamdu, apa beza dia, sama aja. Kan? Tapi itulah yang cuba kita nak jelaskan di sini. Dari satu sudut, Al-Quran keseluruhannya adalah muhkam, jelas dan hebat. Okey. Al-Quran menggunakan bahasa dan sastra yang amat fasih. Kesemua berita-beritanya benar dan bermanfaat. Al-Quran tidak mengandungi penipuan, percanggahan maupun kata-kata kosong yang tidak berguna. Kesemua hukum-hukumnya adil, tidak zalim, tidak bercanggahan dan bukannya hukum yang tidak relevan. Saya bila baca ni baru teringat hadis-hadis yang mana para sahabat, contohnya Ibnu Abbas sembahyang dengan Rasulullah SAW. Rasulullah baca apa? Al-Fatihah, baca
Al-Baqarah baca, Ali Imran baca, An-Nisa kan. Jadi bila habis surah Baqarah, Ibn Abbas dah ready lah nak rukuk kan. Tengok baca baca apa? Alif Lam Mim, masuk pula surah selepas tu. Tak apalah, tunggulah. Dah habis surah tu, ready lah nak rukuk. Ya ayyuhallazina amanu, masuk surah lain pula. Tunggu lagi. Kan? Saya nak fikirkan macam mana Rasulullah boleh terus baca tu. Macam mana? Kenapa? Kerana Nabi dapat menghayati kehebatan bahasa ni yang kita sebut muhkam. Sebab tu kita pun kalau tengok sekarang ni orang Arab bila baca kan, dia baca mula-mula kan, biasa. Kita pun mula biasa jugalah. Tengah-tengah dia nangis sekejap, depan lagi dia biasa sikit, dia nangis semula. Kita ni nangis pasal dia nangis lah kan. Dia nangis, kita pun nangis sama. Apa dia cakap, Wallahualam lah, tak tahulah. Tapi kita sedih tengok dia sedih. Okey? Dia tapi dan dia boleh berterusan. Kenapa? Kerana dia dapat melihat ihkam ataupun muhkamnya Al-Quran ini. Okey? Okey, baik, terus yang kedua. Kategori kedua, Al-Quran secara umumnya mutasyabihat, iaitu saling menyerupai. Okey? Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gementar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mutasyabihan dalam ayat ini maksudnya ialah menyerupai. Okey, menyerupai dari sudut kehebatan, okey, dan dari sudut ketinggian maksud dan maqasid, tujuan-tujuan. Kita bila bercakap kita ada maksud kita kan. So Al-Quran pun maksud dia ataupun dia punya dia panggil apa? Moral of the story agaknya kan. Cerita yang nak dibawa ataupun maklumat, faedah yang nak dibawa adalah maklumat-maklumat yang terpuji. Contohnya bila sebut dalam Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan nak cerita tentang sejarah, tapi nak cerita tentang kehebatan Allah terhadap apa yang berlaku dalam sejarah fil, sejarah tentera bergajah. Okey. So bila datang Musailimah Al-Kadzab, dia cerita tentang gajah. So beza, nampak? Maksud dia cerita tentang gajah. Maksud Allah menceritakan tentang kehebatan Allah menghancurkan tentera bergajah yang kalau masa dulu memang tentera yang hebat. Gajah. Kenapa gajah hebat? Kerana kalau gajah, tentera bergajah nak lawan dengan kuda, tentera kuda, kuda pun lari tengok gajah ni. Okey, unta tengok gajah pun tak jalan kan, dia akan lari. Okey. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kehebatannya. Antara maksud tujuan-tujuan terpuji yang Allah nyatakan dalam surah Al-Fil itu adalah dari sudut kehebatan Allah dalam mengatasi mereka. Okey. Walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surah An-Nisa 82. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Maksudnya kalau yang buat ini adalah manusia, mesti dia akan ada percanggahan. Surah pertama kata boleh, surah kedua kata tak boleh. Dia akan ada percanggahan kat situ. Okey. Jadi dari sudut yang kedua, Al-Quran semuanya adalah mutasyabihat, maksudnya menyerupai dari sudut kehebatan. Okey. Ketiga pula. Kategori ketiga ataupun sudut yang ketiga, Al-Quran sebahagiannya adalah muhkam dan sebahagiannya adalah mutasyabih. Tapi mutasyabih sini maksudnya adalah samar, bukannya serupa. Okay, so kita kena faham maksud tasyabuh, mutasyabih ni ada dua dalam bahasa Arab. Okay, pertama ialah serupa, yang kedua ialah samar-samar. Okay. Innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya lembu itu apa? Serupa. Bila serupa tu, kadang-kadang bila serupa dia jadi apa? Sama-sama. Kami tak tahu yang mana satu. Ya, sebab tu tolonglah cerita lembu ni lembu yang macam mana? Lembu macam mana? Lembu macam mana?
Okey, kalau tak boleh dia beladang, lembu yang masih lagi tak digunakan, dia lembu jantan ke betina, lembu itu ke ini, macam-macam soalan yang ditanyakan kan berkenaan dengan baqarah yang diarahkan untuk sembelih tu. Baik. Surut yang ketiga, kita faham Al-Quran sebahagiannya muhkam, sebahagiannya mutasyabih. Muhkam jelas, pasti, dan mutasyabih samar-samar. Okey. Dan kita bacakan ayat ini, surah Ali Imran ayat yang ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, iaitu yang jelas. Itulah asas induk bagi isi Al-Quran. Dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat, iaitu ayat-ayat yang kesamaran. Okey. Teruskan. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka akan ikut ayat yang mutasyabihat, ayat yang samar-samar, untuk timbulkan fitnah dan mencari takwil, nak ubah maksud ayat. Itu takwil. Padahal وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, huraian yang sebenar, kecuali Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, yang pakar, berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Okey, baik. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, okay, sebelum kita masuk lagi huraian yang ada kat sini, kalau kita perhatikan, Al-Quran terbahagi dua. Satu ummul kitab kan. Apa maksud ummul kitab? Sebelum tu lah, tak apa. Sebelum tu. Dia sekali sebenarnya. Al-Quran ada dua, muhkamat dan mutasyabihat. Yang jelas, yang merupakan ummul kitab, dan mutasyabihat yang kesamaran. Apa maksud ummul kitab? Ibu kepada kitab. Ataupun induk. Apa maksud induk kat sini? Apa maksud headquarters? HQ. Apa maksud dia? Tempat rujukan. Okey, maksudnya bila ada dua, maknanya ada headquarters dengan ada branches kan. Ada masalah dekat branches, siapa akan refer kepada siapa? HQ lah. Jadi kalau ada mutasyabihat dengan muhkamat. Muhkamat ini adalah ummul kitab, induk. Ada masalah kat sana, rujuk kepada sini. Itu maksudnya ibu ialah tempat kembalinya anak-anak. Kenapa tak sebut bapa? Bapa pasal yang lebih dominan untuk jaga anak-anak dari sudut kualiti yang ada padanya adalah ibu lah. Okey. Baik. Daripada ayat ini pun, daripada ayat bahagian pertama ini, kita dah faham, kalau jumpa ayat yang mutasyabihat, kembalikan kepada muhkamat. Selesai. Tapi kalau kita jumpa ayat mutasyabihat dan kita nak timbulkan fitnah, nak timbulkan persepsi yang salah, kita nak timbulkan huraian yang tidak betul, maka kita adalah fi qulubihim zayg. Dalam hati kita ni ada kesesatan. Orang yang tak ada kesesatan senang aja. Nampak mutasyabihat, cari-cari, oh ayat ni sebenarnya huraiannya ialah seperti ayat ini, selesai. Okey. Kemudian satu lagi berkenaan dengan takwil. Okey, Allah sebutkan wama ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak tahu tentang takwilnya kecuali Allah. Takwil artinya tafsir yang sebenar, huraian yang sebenar. Kita baca faham macam lain. Bila rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dapat yang betul. Baik. Allah sebutkan dan tidak tahu tentang takwilnya kecuali Allah. Macam mana kita nak tahu kalau Allah saja yang tahu? Okey. Jawapannya warasikhuna fil ilm, dan juga orang yang pakar dalam agama. Okey. Kat sini ada dua tempat nak berhenti. Sebahagian ulama dia baca wama ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Dia berhenti situ.
dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang yang pakar dalam agama. Itu satu. Yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Dan tidak mengetahui tentang takwilnya kecuali Allah sahaja. Dan barulah, okey. Adapun orang yang pakar dalam agama, mereka berkata kami beriman dengan Al-Quran ini, semuanya adalah daripada Tuhan kami. Apa beza antara dua ni? Itu soalan dia. Apa beza? Sempat saya minum. Risau takut sejuk. Apa beza dia? Soalan dia berkenaan dengan takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu tentang takwilnya adalah Allah sahaja. Dan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ini saya buat tadi yang kedua kan. Yang pertama adalah yang mengetahui tentang takwil adalah Allah dan orang-orang yang pakar. Apa beza antara dua ni? Orang yang tahu dia berserah. Dia tak tahu. Orang yang pakar dalam agama, dia setengah-setengah benda dia tak tahu dan dia berserah pada Allah. Okey, yang pertama, maksud pertama? Allah tahu kan orang yang serahkan pada orang yang alim pasalnya. Okey, maknanya takwil ni, takwil kalau kita tak ada ilmu, kita takkan tahu. Okey, dan yang tahu tentang takwil ini adalah Allah dan orang yang pakar dalam agama. Jadi kita kena rujuk pada orang yang pakar. Okey, antara dua ni mana yang betul? Dua-dua betul kan? Dua-dua betul. Maksudnya setengah ulama pandangan dia berhenti kat sini. Setengah ulama pandangan dia berhenti kat sini. Okay, tapi kita kena tahu dua, kalau berhenti sini maksud dia lain, berhenti sini maksud dia lain. Tapi maksud yang dua yang lain ini tidak bercanggahan. Okey, maknanya memang macam mana pun memang ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Maksudnya ayat yang kesamaran ni, yang paling utama ialah jangan kita pandai-pandai nak hurai kalau kita tak ada ilmu. Jadi nak dapat ilmu macam mana? Rujuk kepada yang pakar. Pakar tafsir, pakar fiqh, apa semua, pakar hadis, rujuk pada mereka. Jangan kita yang huraikan, jangan. Okey, yang kedua, mesti ada di kalangan pakar ini yang kadang-kadang dia ialah ilmu kan. Dia memang pakar dalam tafsir, tapi ada setengah-setengah tempat dia tak boleh. Orang lain pula kena lebih hebat lagi. Jadi kat sini pakar itu sendiri akan serahkan kepada Allah. Allahu a'lam. Yang ni saya tak tahu. Barulah dia benar-benar orang yang pakar. Okay? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dalam surah Yusuf ada sebutkan, dan di atas setiap orang yang ada ilmu pasti ada alim yang lebih mahir lagi. Kalau maknanya kita tengoklah, atas ustaz ada syekh, atas syekh ada apa lagi dah, mufti atau mufti ada, sampai atas lagi dah tak ada lah. Maka Allah lah di atas tu yang lebih mengetahui. Okey? Mana penuntut ilmu kena ada ilmu memilih pakar. Memang dia menuntut ilmu ni kena ambil daripada yang pakar. Dia nak pilih pakar kan. Betul. Macam kita pergi hospital lah kan. Sakit telinga jumpa orang jumpa doktor dental, boleh tak? Saya jumpa doktor gigi, telinga saya sakit lah doktor. Dia tengok kita pun dia pelik kan. You baca tak tadi kat depan ni klinik apa? Kan ni pakar, memanglah pakar tawakal, tapi depan tu klinik gigi. Kalau telinga sebelah ni bukan yang ni. So kita janganlah kita nak tahu tentang masalah fiqh, tanya orang tafsir. Tak kenalah. Ya, kecuali kita kena tengoklah dia ada yang biasa, maknanya ada yang apa dia panggil? General, ada yang general. Memang doktor gigi pun sebenarnya sakit telinga, tengok kawan-kawan dia tengah tak ada. Tapi dia tahu bahawa sakit telinga ni sebab sekian-sekian. You banyak guna telefon kan? Betul. Dia bukan dia tahu ilmu ghaib tak. Kan dia tengok telefon pun duk berdering. Memang dia ni jenis banyak guna telefon. Okey, nasihat saya adalah gunakan earphone contoh. Okey, kalau dia datang pula memang earphone dekat sini, you guna earphone tinggi sangat ke suara dia? Betul doktor memang. Maka perlahankan sikit. Ataupun banyakkan guna SMS.
Contoh lah kan, dental apa apa dia, doktor gigi pun boleh bagi nasihat macam tu, pasal dia ada ilmu yang general. Sama juga bab agama ni ada yang general. Pergi ustaz mana-mana pun dia boleh jawab. Kan ustaz, masalah solat ni saya tak tahu macam ni. Saya orang tafsir, pergi. Tak. Dia tahu, dia boleh jawab. Kan, tapi kalau lebih detail yang tahap ni general. Lebih daripada tu jumpa dia pakar dalam fiqh. Pakar fiqh pula ada pakar fiqh pemakanan, pakar fiqh perbankan, pakar fiqh apa? Persolatan dengan solat lah kan. Dan maknanya adalah berbeza-beza. Jadi kalau yang general kita boleh tanya semua orang. Kalau yang nak fokus lagi, pakar kena tanya pada ahli dia. Jangan silap tanya ahli. Okey. Contoh macam mana? Agaknya macam mungkin dia ada, setiap doktor ni dia ada apa? Ada ubat kan? Betul tak? Okay. Dan ubat ni akan ditentukan oleh kementerian lah. Dia maknanya apa? Sah ke tak sah, lulus ke tak lulus, valid masa ada ke tak ada. Jadi secara umumnya dalam ilmu agama, bahagian nak sahkan ubat tu adalah ahli hadis, ulama hadis. Ulama hadis akan kata hadis ni palsu. Ubat palsu boleh guna tak? Tak boleh lah. Ubat palsu, hadis palsu tak boleh guna lah untuk fiqh, tak boleh guna. Hadis palsu untuk nak sucikan hati kita, guna hadis palsu ni. Ini dia, saya bawakan satu hadis ni. Ini hadis ni memang hebat. Tapi bila cek, ulama hadis kata ni palsu. Tak, dia orang kata palsu, kementerian kata palsu, tapi guna aja. Hebat ni. Boleh tak? Tak boleh. Okay, so kita akan dapati bahawa ulama hadis mereka akan sahkan dulu hadis. Bila sah tu gunalah untuk apa? Tak apa. Okey. So itu adalah antara dasar yang kita kena faham lah. Takut-takut kita tanya, dia memang pakar dalam apa kita sebut, mungkin kita nak sebut apa, raqaiq maksudnya pakar nak melembutkan hati. Tapi bila dia pakar dalam melembutkan hati, dia guna hadis palsu, tak jadi. Dia kena cari hadis yang sahih, gunakan hadis yang sahih, jangan guna yang palsu. Okey. So itu kita kena faham jugalah dia punya. Kalau dia pakar tapi dia melanggar apa dia panggil etika kepakaran dia, tak boleh guna juga, betul tak? Kan? Contohnya kalau orang yang pakar bedah ni, dia tunggu tukang bius lambat sangat, dia bius sendiri, boleh tak? Tak boleh. Tukang bius dia khas, dia kerja dia bius orang je. Betul tak? Yang saya faham itulah kawan-kawan sebut kan. Bius ni dia datang, dia bius, betul, kita tempat lain bius lagi, tempat lain bius lagi, bius. Tapi dia boleh tak? Dia bius, mana saja nak datang ni? Pakar bedah tak datang. Aku belajar juga dulu kan. Kan? Dia pun potong. Kenapa kau buat? Lambat sangat. Dia buat sendiri boleh. Dia pakar bius ke pakar bedah? Dia pakar bius. Dia bukan pakar bedah. So kita kena dia kena ada kolaborasi ataupun kena ada sekolah apa tu? Sekolah integrasi. Dia kena ada integrasi kan di antara ilmu-ilmu ni. Okey. Saya sebut ni dia nampak macam saya tak niat lawak langsung, tapi mana nak cerita kat sini bahawa benda ni kadang-kadang kita rasa macam macam tu ke? Itulah dia sebenarnya. Okay, kita kena hormat bidang ilmu yang ada. Okey, bahagian saya yang ni. Yang tu saya rasa ada, walaupun dia pakar kat situ kan, dia pakar khat, tapi dia tulis salah. Ilmu yang ada pada saya mengatakan ini salah. Tapi orang kata, tapi dia ni pakar khat. Dia pakar khat, pakar tulis. Tapi dia bukan pakar maksud yang ditulis. Jadi kena ada integrasi tadi lah. Saya mengatakan cara tulisnya alif, lam, ha, ada syaddah. Okey, dia tulis alif, lam, ha. Contohnya lah tak ada syaddah ataupun atas lam yang kedua tu letak dhammah ke. Ya tak boleh, dhammah pada ha, bukan pada lam. Contohlah kan, ya. Okey. Jadi dengan itu kita dah faham Al-Quran sudut yang ketiga ada dua jenis, yang jelas dan yang kesamaran. Untuk orang yang benar-benar beriman, yang kesamaran ini dikembalikan kepada yang jelas. Yang jelas merupakan induk, ummul kitab. Okey? Dan nak dapat ilmunya melalui pakar. Jangan kita memandai-mandai. Okey. Okey, so contoh-contoh bagi muhkam seperti Al-Hujurat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelas ayat ni. Baca terjemahan kita dah faham terus. Betul? Kami ciptakan kamu semua dari seorang lelaki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa.
dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Jelas, baca kita faham. Okey. 21 Baqarah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas. Sembah Allah sahaja. Tuhan kamu dan Tuhan yang mencipta kamu dan mencipta orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jelas. Wa ahallallahu al-bay', dan Allah menghalalkan jual beli. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah. Jelas? Betul tak? Tak ada masalah. Okey. Yang dimaksudkan dengan mutasyabih, samar di sini, ialah erti ayat itu tersembunyi dan mempunyai kemungkinan. Dia banyak, kita boleh faham banyak benda daripada ayat tersebut. Sesetengah orang membacanya mungkin akan menyangkakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, kitabnya atau Rasulnya. Akan tetapi orang yang berilmu dan teguh ilmunya, rasikhun itu pakar, dapat memahami erti sebenar. Contohnya apa? Bal yadahu mabsutatan, dan kedua-dua tangan Allah terbuka. Okey? So macam mana? Al-Maidah 64. Mungkin ada orang salah faham bahawa tangan Allah seperti tangan makhluk. Ini salah faham lah. Okay, tapi kalau dia tangan Allah, dua tangan, dia pun tanyalah, Ustaz, macam mana dua tangan ni macam tangan ni ke? So kata, ulama' tu akan mengatakan, orang yang ada ilmu akan mengatakan, Allah ada dua tangan, tetapi tangan yang kita faham maksud tangan tu apa. Tangan bagi pada kita adalah tangan lah. Tangan manusia tak sama dengan tangan binatang. Betul? Okay? Tak sama dengan tangan robot. Okay? Tangan manusia ni pun kekuatannya tak sama. Tangan anak kecil dengan tangan orang dewasa tak sama. Okay? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu Allah ada dua tangan. Macam mana bentuk tangan tu, itu kita tak tahu. Okay? Bagaimana kita tak tahu. Ada ke tak ada? Ada. Macam mana Ustaz? Saya nak tahu juga. Tak ada. Allah tak beritahu. Allah tak beritahu. Kita tak tahulah. Kita hanya tahu apa yang Allah beritahu kepada kita sahaja. Dan Allah beritahu kepada kita bahawa tidak ada yang sama, serupa dengan Allah. Tak ada. So yang ada persamaan dari sudut bahasa sahaja. Bagi contoh lah kan, kita wujud, Allah wujud. Sama tak? Sama ke tak sama? Dari sudut wujud tu samalah, tapi dari sudut sebenarnya kita wujud tempoh. Ada masa kan? Allah wujud tak ada kaitan dengan tempoh. Dialah al-awwal, yang pertama, tiada sebelumnya sesuatu, dan dialah al-akhir, yang terakhir, tiada selepasnya sesuatu. Okey, dia al-awwal wal al-akhir. Betul tak? Kita ni kita sebelum ada, kita tiada. Okey, so itu caranya kita nak faham ayat-ayat yang mungkin boleh salah faham, yang ada kesamaran. Contoh yang kedua, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. An-Nisa 79. Apa sahaja nikmat yang kamu perolehi adalah dari Allah, dan apa sahaja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan kamu. Jelas Tengok ayat yang selepasnya, yang sebenarnya sebelumnya lah, dari sudut susunan tu. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah. Jika mereka dapat kebaikan, mereka kata ini dari Allah. Jika mereka ditimpa bencana, musibah, mereka kata ini dari kamu. Okay? Katakanlah, wahai Muhammad, semuanya dari sisi Allah. Macam mana? Semua dari Allah. Okay. Ayat yang tadi tu 79, baik daripada Allah, musibah dari kamu. 78, semua dari Allah. Mana satu ni? Mana satu? Semua daripada Allah, 78. Dan datang itu sebabnya daripada kamu. Okay, maknanya keluarnya kebaikan, sumber kebaikan, sumber keburukan, siapa yang cipta? Allah yang cipta. Kebaikan dan benda yang baik, benda yang buruk, siapa cipta? Allah cipta. Tapi datangnya kepada kamu adalah ma asabaka min hasanatin, apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk itu daripada diri kamu. Maknanya asalnya kalau kita buat baik, maka kita akan dapat yang baik. Kalau kita buat
sesuatu yang tidak baik, maka kita akan dapat musibah. Okey. So maknanya dua ayat ni kalau kita baca secara ringkas gitu, okey, kita seperti selalu kita akan nampak dua-dua daripada Allah. Kemudian yang baik daripada Allah, buruk daripada kamu, mana satu ni? Kan? So kita kena faham bahawa kebaikan dan keburukan adalah daripada Allah. Tapi dapatnya kebaikan, okey, itu adalah pemberian daripada Allah, kurniaan. Dan dapatnya keburukan adalah disebabkan kelemahan kita, kesilapan kita. Ya? Bukan, ini maksudnya musibah. Musibah. Saya bagi contoh kat sini ya. Contohnya kalau kita sebut sekarang ni, orang yang kita sebutlah apa dia, okey. Contoh kat sini saya rasa mungkin sesuai. Saya rasa dekat IKEA sebelah ni dulu bukit kan? Tak tahu kan? Saya rasa lah orang cerita lah kan. Okay, ada seorang tu dia cerita asalnya bukit. Jadi masa bukit tu macam mana, agak sejuk. So bila dah tak ada bukit tu, dia jadi apa? Dia jadi panas. Okay? So maknanya asalnya tu sejuk, nikmat lah. Bila dah panas tu, apa dia? Okay, bolehlah dia kategorikan sebagai musibah, kadang-kadang ribut. So asal ribut tu ditahan oleh bukit. So IKEA dia tak tahan ribut tu kan. IKEA dan sebagainya lah kan. So bukit tu boleh tahan. Okay, so ribut ataupun panas bila kena, dia akan merosakkan mungkin sebahagian rumah. Musibah ni daripada siapa? Fa bima kasabat aydikum, adalah berdasarkan apa yang dibuat oleh tangan-tangan kamu. Usaha kamu yang salah akan menyebabkan balasan ataupun musibah datang kepada kamu. Okay? Dia dua maksud lah. Satu musibah, yang kedua adalah salah laku. Sepatutnya jangan tereh. Jangan kita potong bukit tu, kita potong juga kan. Buatlah ikut landscape tu, tak apalah. Contoh lah kan. Okay? So kalau kita potong juga, dia akan berlaku musibah. Yang kedua maksiat. Umar radhiyallahu anhu satu ketika Madinah gempa bumi. Gempa bumi kat Madinah, tak pernah berlaku gempa bumi. So dia kata, kalau kamu semua tak berhenti daripada maksiat yang kamu buat, aku akan keluar daripada Madinah. Okay? Maknanya ada sesuatu yang dibuat maksiat. Dia tak carilah apa maksiat tu. Tapi kadang-kadang maksiat tu ataupun musibah tu berlaku kerana kita buat maksiat. Okay? So kita boleh faham kat sini nikmat yang datang adalah daripada kurniaan Allah. Berdasarkan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tentang syaitan kan, berkenaan dengan amalan. Tak ada seorang pun yang amalannya akan memasukkannya ke dalam syurga. Okay? So macam mana? Para sahabat bertanya, termasuk kamu wahai Rasulullah? Nabi jawab, ya, termasuk saya, kecuali Allah telah apa? Kecuali sekiranya Allah menyelamatkan saya dengan rahmatnya. Maksudnya kita tak masuk syurga dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Okay? Tapi ada juga hadis yang mengatakan, siapa buat baik, dia akan dapat baik. Siapa buat jahat, dia akan dapat jahat. Okay? So kita kena faham bahawa masuk syurga bukan dengan amalan, tapi dengan rahmat. Bukan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okay? So samalah lebih kurang di sini. Kalau ada kebaikan, maka dengan rahmat Allah, rahmat kita dapat. Okay? Dan kalau kita buat maksiat, kalau kita ada buat maksiat, maka dapat musibah setimpal dengan maksiat yang kita buat, ataupun setimpal dengan salah laku yang kita buat. Salah laku ni kira maksiat juga lah kot kan. Sepatutnya contohnya jangan potong bukit. Kita potong bukit, salah laku lah kan. Maksiat lah tu, betul tak? Bolehlah, saya rasa boleh kita kategorikan juga kepada maksiat, tapi mungkin orang tak nampak benda tu sebagai maksiat. Orang nampak benda tu lebih kepada salah laku, tak jaga kuantiti, tak jaga kualiti jadi kan. Orang nampak tu macam benda dari barat. Sebenarnya dalam Islam pun kena jaga juga benda-benda ni. Yang musibah tu sebagai ujian, dan ambil definition musibah tu sebagai ujian. Kita pakai konteks Musibah dan nikmat, dua-dua ujian. Maksudnya, okay, sekarang ni kalau orang buat maksiat, kemudian kena musibah. Musibah tu adalah ujian.
Okey, hujan kat sini ibtila kan, dalam bahasa Arab disebut idza ahabballahu qauman ibtalahum. Okey, sekiranya Allah sayang kepada sesuatu kaum, Allah akan uji mereka. Okey, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Siapa yang redha dia akan dapat keredaan, siapa yang benci dia akan dapat kemurkaan. Okey, maksudnya kat sini ujian ni bukannya kita kena fahamlah maksud ujian itu adalah ujian keimanan. Okay, siapa buat maksiat dia dapat musibah. Musibah ni adalah untuk ujian keimanan dia. Okay, dan kalau kita ada buat, orang yang beriman lah, bila buat maksiat dapat musibah, dia akan fikir kenapa jadi begini. Dia akan kembali kepada Allah, dia akan bertaubat. Situ itu adalah satu bentuk ujian, maknanya seolah-olah satu peringatan lah untuk dia. Okay. Okay, huraian saya tadi rasa boleh faham insya-Allah. Ustaz, maknanya setiap musibah tu kalau ada maksiat tu, kalau kita kata kat Aceh tu tsunami, orang banyak maksiat. Secara umumnya dalam Al-Quran disebutkan fabima kasab wa ma asabaka apa dia? Fabima kasabat aydikum, ada perkataan tu, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang kita buat ni adalah berdasarkan kepada apa yang kita lakukan, dan Allah maafkan, yang Allah maafkan lagi banyak lagi. Okey. Ya, saya cari Syekh ni, minta dia tanya ya. Banyak pula sini. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Okey. Tak jumpa lah pula, tak apa. Apa soalan tadi? Saya dah pening sikit ni. Lupa dah soalan. Okey, malapetaka dan tsunami ni kita kena faham tadi. Apa yang berlaku, musibah ini adalah berdasarkan kepada apa yang dibuat oleh tangan-tangan kamu. So tangan-tangan kamu, apa yang kita buat ni ada dua lah. Satu, maksiat yang jelas. Maksiat maknanya seorang tu dia tak ubah apa-apa pun, tapi dia buat maksiat. Dia banyak mengumpat lah, dia apa semua benda itu akan mendatangkan musibah pada dia. Okey, dia buat benda-benda mungkar, okay, akan datangkan musibah pada dia. Dan mungkin kalau kemungkaran tu makin besar, dia akan datangkan dia akan datangkan musibah kepada keseluruhannya. Berdasarkan hadis Nabi, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, kamu mesti arahkan kebaikan dan mesti tegah daripada kemungkaran, ataupun Allah akan apa? Akan jatuhkan musibah yang kena pada semua, akan menghancurkan semua. Aisyah akan bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka akan hancur sedangkan ada orang yang saleh? Kan? So beberapa riwayat lah kalau kita perhatikan, ada jawapan Nabi mengatakan ya, kerana mereka tak tegur. Riwayat lain pula mengatakan ya, dan mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka. Okay? Jadi itu dari sudut maksiat. Yang kedua, dari sudut salah laku. Salah laku ni maksud saya lebih kepada apa dipanggilnya, bi'ah, ataupun lebih kepada alam sekitar. Kan, alam sekitar kita kena jaga, betul tak? Tapi kalau kita dah mula tak jaga alam sekitar, dia akan banyak berlaku kerosakan lah, kerosakan iklim apa semua ni. Itu akan menyebabkan juga apa? Musibah. Okay. Zahirnya daripada perbuatan tsunami, peristiwa tsunami tu yang saya faham, tsunami tu kat bumi kan, dia macam mana dah gempa bumi dalam laut dia, menyebabkan ombak tu. Ini nak kata maksiat, dia mungkin lebih kepada maksiat lah. Okay, dia bukannya lebih kepada salah laku orang di Aceh ataupun di Langkawi ataupun di mana-mana kan. Bukan yang tu. Okay. Dan kadang-kadang bila benda tu berlaku, dia kena semua. Dia kena semua. Okay, tapi kita tak tuduh pula, kita bukan mengatakan benda ni sebagai satu tuduhan bahawa orang Aceh semuanya, tidak. Kadang-kadang benda tu berlaku pada sebahagian. Maksiat tu dibuat oleh sebahagian, tapi musibah kena pada semua.
Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan hendaklah kamu menahan fitnah, bertakwa, okey, daripada fitnah yang tidak akan kena pada orang yang zalim sahaja. Kena pada semua. Ini fitnah yang kita takut. Kita yang baik dia pun kena. Kalau kita baik lah, kan. Nampak tak? Okey. Ya. Boleh, insya-Allah. Walaupun masa dah habis, tapi boleh. Jadi kalau boleh tak berlaku dari segi pengertian misalnya, artinya kalau seseorang tu buat baik, banyak buat baik, tapi kemungkinan rahmat Allah tak dapat, maka dia tak masuk syurga, boleh berlaku ke? Soalan dia ialah, boleh tak seorang tu buat baik tapi dia tak masuk syurga? Dia tak dapat rahmat Allah. Dia tak dapat rahmat Allah. Jawapannya boleh. Kerana kita mungkin nampak zahir, Allah mengetahui yang batin. Sebab tu kalau dari sudut amalan Islam ni, kita kena, para ulama kita lah, mereka sebutkan kena ada dua syarat asasi untuk amalan diterima. Pertama adalah ikhlas, yang kedua amal salih. So yang kita sebut tadi tu adalah berkenaan dengan amal salih. Kita nampak amal salih kan. Tapi keikhlasannya macam mana? Ittiba' lah. Kan? Amalan dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi keikhlasannya tiada. Macam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, 3 orang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka ialah apa dia? Orang yang berjihad. Kenapa tak jumpa ayat ni? Orang yang berjihad, kemudian orang yang qari dan orang yang menderma, orang kaya yang menderma. Berjihad tu mati syahid ni. Zahir kita dia mati syahid lah. Okay? Tapi dia orang pertama masuk neraka. Jadi dia akan berkata, ya Allah, aku mati syahid kerana engkau. Kata tidak, engkau mati syahid kerana supaya nak dikatakan pahlawan, dikatakan sekian-sekian. Okay, maka neraka. Okay, yang mengajar pula, ya Allah, aku mengajar ilmu, engkau mengajar supaya dikatakan alim, ulama, apa semua, kan. Neraka. Okay, yang ketiga, bagi nafkah, derma, kan. Bagi derma, cek besar-besar, kan. Bagi derma, apa dia? Saya nak tunjuk, oh, saya bagi. Okey. Dia niat dia bukannya nak naikkan semangat orang, kata tak. Dia nak tunjuk saya bagi. Dia orang semua tak bagi. Okey. Jadi ada riak kat situ, maka bukan untuk aku, untuk orang. Pergi. Okey. Zahirnya bila kita tengok orang yang bagi buat baik, itu semua amalan baik. Semua adalah amalan baik. Tetapi niat dia tak baik. Okay. Dan ada hadis-hadis lain pun Nabi mengatakan banyak adalah di kalangan orang yang buat amalan zahir pada manusia dia adalah ahli syurga, tetapi dia sebenarnya ahli neraka. So hadis-hadis ni menunjukkan nak buat amalan kena ada dua syarat. Pertama, amalan itu mesti menepati sunnah Nabi SAW. Yang kedua, keikhlasan mesti ada. Okay. So Nabi solat, kita solat macam Nabi, tapi isinya Nabi solat ada berisi ke, ada keikhlasan. Kita solat bila lah imam ni nak bagi salam, macam tak? So sama ke tak? Tak sama. Okey. So itu yang perlu diperbaiki lah. Saya rasa itu yang lebih perlu diperbaiki, sudut dalaman tu, ataupun mungkin bahasa lain sudut spiritual tu. So bila kita tak nampak sudut spiritual, kita pun diarahkan untuk hukum mengikut zahir sahaja. Allah yang jaga batin. So dia ada dua benda lah. Pertama, kita sendiri jaga batin kita ataupun spiritual kita. Yang kedua, jangan hukum orang mengikut pandangan kita terhadap spiritual dia. Okay, kita ataupun kerohanian dalaman dia. Kita hukum orang ikut zahir. Orang tanya, dia ni macam mana? Apa yang saya tahu, dia datang masjid 5 waktu, dia seorang yang saleh. Ikut apa yang saya tahu. Lebih daripada itu Allah yang mengetahui. Okay. Kita tak boleh sebut dia datang masjid maka dia ini ahli syurga. Tak boleh. Okay. So kita pun sama juga. Saya tengok kita buat baik, orang ni buat maksiat, maka dengan itu dia ni neraka, saya syurga. Tak boleh. Kan? Kita kena tengok ada sudut-sudut yang saya sebenarnya orang tak tahu bahawa saya ni bermasalah dari sudut hati saya saja yang tahu, dan saya perlu minta ampun. Dan saya tak perlu cerita kat orang pun.
Tapi dengan tu saya tahu bahawa saya adalah seorang makhluk yang hamba yang perlu kepada penambahbaikan. Okey, kalau kita tengok yang tu, kita takkan kacau orang. Kita takkan hukum dia ni neraka, syurga, neraka, syurga, tak ada. Kita akan fikirkan mungkin mereka lebih layak daripada saya. So itu yang diajarlah oleh para ulama kita berkenaan dengan perkara ni. Okey. Masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amal. Tapi nak dapat rahmat tu bukan dengan amal yang ikhlas tu. Dia macam ni, kita kena faham bahawa amalan itu tidak, dia bukan macam apa, buat amal jawapan dia syurga. Bukan macam itu. Dia adalah buat amal Allah rahmati, masuk syurga. Okay, tapi kalau buat amal Allah tak rahmat, kita tak masuk syurga. Dia adalah apa dia panggil lah, dia sebutkan last ni bateri saya lemah sikit lah. Saya tanya awal nanti boleh jawab, insyaAllah. Amalan itu adalah untuk dia panggil apa, dia bukannya dia bukan tiket untuk masuk syurga, tetapi amalan itu adalah macam penyebab rahmat Allah. Itulah lebih kurang. Okay, dia adalah apa dia panggil lah, menarik rahmat Allah. Dengan rahmat tu kita masuk, bukan dengan amalan. Hadis Nabi menunjukkan ada orang tu dia bangga dengan amalan dia, kan, di kalangan umat terdahulu, kan. So, Rasulullah biasa ceritakan tentang umat terdahulu. Dua orang bergaduh, kan. Kau takkan masuk syurga, aku buat ibadat banyak, aku masuk syurga. So bila Allah matikan, tengok, ditimbangkan amalan kamu ni, timbang, nak bayar satu nikmat mata pun tak boleh. Maksudnya kalau nak di amalan itu, nak dikira untuk bayar satu nikmat pun tak boleh. Ni yang dah beratus-ratus tahun dah beribadat ni. Kita berapa tahun tolak yang sebelum balik tu, kan, berapa umur kita ni? Tolak yang serius buat ibadat berapa? Satu hari pun tak jadi agaknya, kan. Nampak tak? Okey, jadi macam mana kita nak dia bukan dengan apa? Dengan amalan. Dia adalah dengan rahmat Allah. So jangan kita faham bila buat pergi haji dah 40 hari semua jadi masjid, contohlah 30 hari semua di masjid, 10 hari tu pergi balik apa semua. 30 hari di masjid, katalah 20 hari di mana? Di Masjid Haram. Kira congak, kita congak boleh tak? Oh, saya dapat pahala banyak ni, Masya Allah, balik boleh rehat. Kan? Boleh? Tak boleh. Pasal apa? Itu kalau dapat. Tak masuk yang kita pergi tu nak tunjuk kat orang, kan. Kita sakit dah ni, letih lah. Tapi orang semua kata, oh, dia ni memang hebat. Kita pun pakai jalan. Bila tak ada orang, jalan perlahan sikit. Ada orang, tegak balik, kan. Okay? Maknanya keikhlasan tu macam ni. Kita yang tahu sendiri. Okay? Yang kita kumpul tak semestinya. Pandangan kita pada dosa pahala sepatutnya seperti Abdullah bin Umar. Dia kata, kalau saya tahu ada satu pahala yang Allah terima, saya akan bergembira. Satu pahala. Abdullah bin Umar ni dia ikut sunnah Nabi secara literal, boleh sebut itulah, kan, harfiah. Nabi jalan sini, dia jalan sini. Dia sayang betul pada Nabi. Nabi teduh dekat pokok tu, dia pun duduk sejak kat pokok tu. Okay, kalau boleh nak ikut macam Nabi buat dulu. Okay? Tapi cara tu mungkin tak sesuai lah, tapi nak tunjukkan kesungguhan dia tu. Okay? Itu pun dia bila dia buat semua benda tu, fikiran dia ialah kalau dapat satu pun dah cukup lah. Saya buat semua ni, dapat satu pun dah okey. Kita buat dan kita kira dah memang seolah-olah dah dapat dah. Hari ni sembahyang subuh kat Masjid Haram. Oh, subuh kat Masjid Haram berapa? 100,000. Zuhur pula berapa? 200,000. Banyak ni. Kita balik tu seolah-olah macam kalau orang, katalah orang yang baru dapat gaji, kan, dia keluarkan semua gaji dia. Dia jalan tu macam confident, kan, tahu tak? Confident. Duit nak beli apa pun boleh. Bonus dapat sebulan atau 2 bulan, memang tak ada masalah. Setakat iPhone 5 tak ada masalah. Betul, kan? Okey. Jadi kat situ kita tak nak macam tu. Kita nak duit ni tak tentu lagi ni. Mungkin kena curi, mungkin hilang, mungkin jatuh. Nak sampai dekat kedai tu tak tentu lagi. Bila dah sampai, dah bagi orang tu ambil, yes, baru terima, baru betul. Nah, kan, bila di depan Allah Subhanahu Wa Taala, okay, Allah terima yang ni, satu ni terima, baru okey. Tapi setakat banyak lagi ni, kan ada hadis muflis apa semua, kan, hadis muflis amalan dia banyak, tapi nak sampai bila nak hitung kena potong, bankruptcy, muflis lah. Waktu pula tambah nak dosa orang. Nampak asalnya macam Jannatul Firdaus lah, kan. Tapi dia jadi Naril Jahim. Contohlah, kan. Okay? Jadi itu semua sepatutnya pemikiran kita.
Kita risau sekarang ni, banyak orang yang mula, tak tahulah macam mana sekarang ni, dengan zikir sikit dah kira nak masuk syurga. Ya hana-hana apa benda semua tu kan. Zikir sikit dia zikir sikit dah lah dia, kita cakap bid'ah, dia kata tak bid'ah. Pasal apa? Pasal bukan ibadat. Dah kalau zikir dia bukan ibadat, apa dia yang ibadat? Betul tak? Kita kata ni bid'ah ni. Kata, ustaz, dia bukan bid'ah. Ini adalah bukan ibadat. Ini adalah puji-pujian. Puji ni kamu nak pahala ke tidak? Kalau mengharapkan pahala, ibadat lah. Takkan geng Habib dia puji ni tak harapkan pahala kan? Mesti dia harapkan pahala, betul? Ke dia pergi sia-sia je? Ada orang kadang-kadang dia Facebook kat saya, ni ustaz, dia orang ni buat bukan ibadat. Saya tanya soalan senang je. Dia zikir tu kan, puji Rasulullah, nak pahala ke tak nak pahala? Dia mesti nak pahala. Itu ibadat lah tu. Ada orang buat sesuatu yang sia-sia, pula yang kira kategori ulama kan, ataupun kategori ubat, orang yang banyak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena berhati-hati kat situ lah. Okay? Saya tak tahu macam mana saya masuk bab tu pula kan. Okay. So cukup lah tu. Secara umumnya pastikan amalan, okay, kena dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian keikhlasan tu pastikan ada. Pastikan keikhlasan tu ada. Okay? Kadang-kadang kita tengok fenomena apa dia panggil ni, Sufism sekarang ni tak sama dengan fenomena Sufism yang mereka agung-agungkan dahulu. Okay, Bishr al-Hafi, kemudian apa dia, Uwais al-Qarni kan. Uwais al-Qarni ni antara yang ialah disebutkan sebagai apa dia, tokoh lah kan, wali kan, wali. Dia orang datang, Omar datang minta doa, Uwais kan, Nabi suruh aku datang minta doa daripada kamu. Nabi sebut, wahai Amirul Mukminin, nama saya. Kata, ya, Nabi sebut nama kamu, doakan untuk saya. Dia doa lah. Lepas tu orang semua pakai doa kan, minta doa kan dia. Esok dia hilang. Dia bukan raib tak macam hang tuah tak. Dia menghilangkan diri kerana dia tak tahan dengan apa? Dengan tekanan orang minta doa. Tu nampak tak? Kalau kita sekarang ni, cuba bayangkan, kalau kita orang minta doa, batu-batu kan. Doa. Nampak tak? Hebat. Nak rasakan kehebatan tu. Itu masalah. Turun kereta, orang pakaikan jubah. Okay, masa ceramah, buat kopi tak apa lah kan. Tapi maksudnya, masa ceramah, orang potong kuku masa ceramah, orang urut-urut masa ceramah kan. Ayah sendiri salam cium tangan, ayah cium tangan kita. Kita dengar ni, siapa buat ni? Geng-geng Sufism. Syekh Sufi tu ada kat Malaysia lah, kita tak sebut nama lah kan, tapi benda tu dia buat. Nampak tak? Okay, minum air ni saja tinggalkan sikit supaya orang dapat ambil berkat. Saya minum habis kan. Tak ada. Nampak tak? Dia menganggap keberkatan tu pada fizikal. Keberkatan bukan pada fizikal. Keberkatan pada sunnah yang kita bawa tu. So benda tu perbincangan dia besar lah. Cuma kadang-kadang kita uraikan mana kita mampu lah. Wallahu alam. Okay, saya rasa dah kena berhenti dah ni kan. Ada soalan, tangguh dulu, insya-Allah akan datang kita cuba bincangkan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.